Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada bacaan Nazam Tauhid dan nasihat karangan Haji Ahmad Melaka. Sebelum kita baca, kita hadiahkan Fatihah kepada Tunggu Haji Ahmad Melaka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi ini bahar boleh dibaca ghalibnya pada bahar rajas. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Jadi dia ada beberapa rangkap tak tahu. Qala dia kata Allah Azza wa Jal Tuhan kami minta ampun akan dosa kami. Dengan Allah kami mula nazam ini, sebab dengan dia, dengan nazam ni jadi kita ini. Jadi dia mula dengan Allah, tak ada basmalah, tak ada alhamdulillah. Allah ialah. Dia mula juga dengan nama Tuhan. Semua tidak puji-puji tu. Dia kata dia minta ampun.
Jadi apa nama tu, nazam biasanya mula dengan alhamdulillah. Dia mula dengan nama Allah tu, lepas tu dengan minta ampun. Dengan Allah mula nazam ini. Ini aku mulai nazam ini dengan nama Allah lah. Tapi disebabkan nazam dia tak kata nama Allah, dia kata Allah ya. Hai saudara kami, khabar akan kamu mengenal Allah fardu ain atas kamu. Dia kata khabar akan kamu mengenal Allah Ta'ala tu fardu ain atas kamu, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah tu dari sudut masalah-masalah yang mendalam. Adapun masalah-masalah yang zahir berkaitan Tuhan, itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Saudara kami, saudara se-Islam, saudara se-mukallaf, baligh aqil sampai Islam dan juga sempurna panca indera pendengaran atau penglihatan. Sabda Nabi awaludin iya ma'rifah. Tak perlu nak jadi. Malah macam mana? Tu dah. Jadi sabda Nabi awaludin iya ma'rifah. Apa ia? Iaitu mengenal Allah. Itu ma'rifah. Betul lah. Bukan. Awaluddin, awal agama itu ialah awaluddin tu, iaitu ma'rifah. Iaitu ma'rifatullah. Mengenal Allah Ta'ala yang ijmali, bukannya khassah. Allah Azza wa Jalla. Mana? Upah. Untuk semalam sana. Allah Azza wa Jal, Tuhan kami. Tu dah. Itu yang menjadi Allah Azza wa Jal, Tuhan kami. Kami minta ampun akan dosa kami. Itu yang jadi. Yang kadang-kadang tak jadi tu. Semelayu payah. Bukan solat, bukan siam, bukan puasa, bukan zakat. Bukan zakat tu, bukan solat apa dia? Jadi bukan awal-awal agama tu. Jadi awal agama tu maksudnya bukan kena mengaji tauhid dulu baru kemudian solat dah. Awal agama dengan makna awal kepentingan dalam agama. Awal-awal perkara penting dalam agama ialah tauhid. Dan yang wajib bagi Allah 20. Ni bagi orang pandangan marjuh yang masyhur. Yang ni wajib pada akal. Wajib pada syarak. Ma'rifatullah tu wajib pada akal. Jangan kurang, jangan lalai bersungguh. Jangan kurang, ini jangan kurang daripada 21. Yang ni jangan kurang ni nisbah tahu secara tafsiri atas pandangan marjuh lah. Kalau atas pandangan rajih tidak ada masalah. 13 sifat. Jangan lalai daripada kewajipan mengaji sifat 20 ni atas pandangan Asy'ariyah. Bersungguh. Tu tauhid bagi lalai. Dah kalau jangan lalai macam mana bersungguh? Ini bersungguh pada belajar. Wujud itu erti ada Tuhan kita. Yang mustahil sudah nyata pada kita. Wujud itu erti ada Tuhan kita. Yang mustahil sudah nyata pada kita. Jadi pertama wujud, artinya ada. Ada apa? Ada Tuhan lah. Zat Allah ada, sifat Allah pun ada. Sifat nafsiyah, iaitu zat Allah, dan sifat ma'ani Allah bersifat dengan sifat nafsiyah, iaitu wujud. Tu Yang mustahil sudah nyata pada kita. Apa yang mustahil sudah nyata? Iaitu lawannya tiada lah. Jelas. Jadi wujud ni ijma' ahlul millah. Jadi tauhid ni dia ulang-ulang lama-lama tangkap Qidam itu yang kedua sifatnya, sifat Allah. Sedia Tuhan tiada mula maknanya, makna sifat qidam. Mana sedia. Qidam yang kedua daripada 20. Jadi kedua pertama ni dia panggil tartib zikri, bukan tartib hakiki. Yang bila itu hidayah dengan apa sebelah tu miftahul murid, dia tak buah nombor. Ni kalau buah nombor ni macam mana? Ni tartib zikri, bukan tartib hakiki. Hakiki semuanya Allah Ta'ala belaka. Bukannya ada tertib bagi Allah Ta'ala dari sudut sifat tu. Kalau tidak ada yang baru, ada yang qadim lagi tu.
Ha? Yang mana yang utama dulu? Mana tauhid ya? Tartib zikri itu pertamanya ialah sifat Allah Ta'ala itu semuanya qadim ataupun azali. Jadi bila qadim dan azali, kita nak sebut ni tak boleh sekali serentak, mustahil pada akal. Jadi bila dia serentak tak boleh, maka dia perlulah buat satu-satu, sekor-sekor pada awal sampai habis. Bila sekor-sekor pada awal sampai habis, ulama pun mikir sebab apa mula, sifat apa yang nak mula dulu. Adakah sifat kudrat ataupun iradat ataupun apa. Maka bila kata sifat apa yang kita nak letak dulu, maka dia letakkan sifat wujud. Kerana kalau tak ada sifat wujud ni dulu, sia-sia bahas semua sifat lain. Bahas sifat lain sia-sia. Maka dia letakkan wujud dulu. Bila wujud pula, wujud Allah ni macam mana? Wujud Allah tidak ada awal. Bila tidak ada awal, dia tidak ada akhir. Mari qila baqa. Dan wujud Tuhan ini pula dari sudut wujud Tuhan tu tak sama dengan makhluk, tak sama. Maka mukhalafah lil hawadith. Bila tak sama dari sudut zat, maka apa yang melazimi zat pun tak sama, iaitu sifat dan af'al. Bila begitu pula mukhalafah lil hawadith lazim dia ialah mari dia perkataan yang khusus lepasnya qiyamuhu bi nafsihi. Sifat yang qiyamuhu bi nafsihi itu sepatutnya tak perlu pun tak apa sebab dia melazimi mukhalafah lil hawadith. Tapi disebabkan ada al-jahlu fil al-jahlu fi hadzal fanni khatarun azim. Jahil dalam bab usuluddin ni ialah bahaya yang cukup besar. Maka diletakkan juga secara khusus qiyamuhu bi nafsihi untuk merad ataupun mengkritik pandangan Nasrani dan juga pandangan mengatakan Allah Ta'ala itu diciptakan juga. Atau barilah sifat wahdaniyah akhir sekali. Lepas sifat wahdaniyah, maka khilaf ulama makna itu nak letak mana? Hayat dulu ke kudrat dulu? Pandangan pertama hayat dulu, kerana hayat itu merupakan syarat akal dari sudut akal untuk ada sabit sifat ma'ani yang lain. Atas kaedah bagi Allah Ta'ala sabit sifat hayat, maka sabit semua ma'ani. Beza kita sabit sifat hayat tak mesti sabit ma'ani. Kerana ada je orang yang hidup tapi buta, ada yang orang hidup tapi kelu, ada yang orang hidup tapi bisu. Lepas tu hayat, bila hayat samalah yang seterusnya. Kemudian kalau yang kedua pula kudrat. Kudrat sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan sebelumnya, iaitu wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada perbuatan. Bila kudrat, maka tidak akan terjadi sesuatu melainkan dengan iradat. Dia letak selepasnya iradat. Bila iradat tidak akan menjadi iradat dengan ilmu, letak ilmu, iradat dan kudrat tidak akan jadi melainkan hayat, dia letak hayat. Tinggal tiga sabak masal kalam dan letak orang satu. Dia letakkan sabak dulu kerana dalam Quran wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala tak sebut wa huwal basirus sami', tak ada. Dalam Quran atau hadis semua akan sebut wa huwas sami'ul basir. Maka diutamakan as-sami' kemudian al-basir. Last sekali kalau itulah tertib dia. Wa huwas sami'ul basir satu. Kemudian dari sudut tasawufnya sabak lebih afdal daripada basar. Maka diletakkan sabak terlebih dahulu berbanding basar. Itu disebut dalam Fathul Majid syarah kepada Ad-Durrul Farid Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Jadi jadilah tertib zikri. Tertib dari sudut sebutan, bukan tertib saya saja, tertib ada makna. Qidam itu yang kedua sifatnya, sedia Tuhan tiada mula maknanya. Jadi tiada mula itulah insilab. Dilalah mutabaqiyah. Baqa pula yang ketiga sifatnya, yang mustahil fana baginya. Susah tu. Sifatnya sifat Allah Ta'ala yang mustahil fana baginya, bagi Allah. Fana tu apa dia? Tidak binasa. Jadi bila sebut baqa, dilalah mutabaqiyahnya kena faham pada tidak binasa. Yang keempat mukhalafah. Yang keempat mukhalafah ada Allah. Yani ada Allah dari sudut zat, sifat, af'al. Yang mustahil tiada banding lawannya. Lawan bagi adanya Allah. Jadi adanya Allah. Jadi mukhalafah adanya Allah iaitu daripada sudut zat, sifat dan af'al. Yang mustahil tiada banding lawannya. Yang mustahil tiada banding lawannya. Jadi mustahil tiada banding lawannya. Tiada banding lawannya. Ini yang mustahil tiada banding. Ni kalau ikutkan mustahil itu ada banding. Mustahil itu ada banding. Yang kalau tiada banding ni dipanggil istihalatul mustahil.
Istihalatul mustahil itu min jumlatil wajibat. Itu lawan dia. Jadi mukhalafah lawannya, mukhalafah ni tiada banding. Lepas tu lawan dia apa? Lawan dia ada banding. Kalau tiada banding, itu dia panggil sebagai istihalatul mustahil. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, yang kelima qiyamuhu bi nafsihi, yang keenam wahdaniyah bi dhatihi. Yang kelima qiyamuhu bi nafsihi, yang keenam wahdaniyah bi dhatihi, ay bi dhatillah, pada zat Allah Ta'ala sendiri dia itu sifat salbiyah. Sudah lalu 6 sifat nazam ini, nafsiyah yang dinama awal itu. Nafsiyah yang dinama awal, mana nafsiyah iaitu wujud. Jadi nafsiyah ialah sifat yang dibangsakan berdiri. Itu nafsiyah. Tinggal lagi 5 sifat bilangnya, sifat salbiyah yang dinamakan kelimanya. Yang kelima. Daripada 2 sampai dia ada 5 salbiyah. Iaitu qidam, baqa', mukhalafah al-hawadith, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. Tinggal lagi 5 sifat bilangnya, salbiyah yang dinamakan kelimanya. Habis. Hayat pula itu hidup maknanya. Jadi kita ni mula dengan hayat dulu. Seolah-olah dia mengisyaratkan bahawasanya hayat itu dia start dulu ma'ani sebab dia syarat sah bagi sabitnya ma'ani yang lain ataupun sifatul idrak. Kalau sifatul idrak dia sabak basar kalam, sabak basar ilmu. Ya mustahil ia mati akhirnya, akhir pada Allah, akhirnya akhir hidup ia Allah mustahil mati. Ilmu lagi 1 sifat bilangnya, bilang sifat. Satu sifat. Jadi mengetahui bukan satu, mengetahui banyak. Berkuasa bukan satu, berkuasa banyak. Ini dia panggil hayat betul ilmu. Makna tahu segala bagi jenisnya. Jenis apa? Jenis makhluk. Makna tahu segala bagi jenisnya, jenis ilmu. Apa dia? Iaitu benda dia tahu wajib, benda mustahil, benda harus. Sama ada qadim atau baharu, semua dia tahu. Ya mustahil bebal ia lawannya. Mustahil bebal tu bodoh. Lawan bagi lawannya ilmu. Kerana umum ta'aluk dia segalanya. Kerana umum ta'aluk, sebab apa kata mustahil bodoh? Sebab dia tu umum ta'aluk. Umum ta'aluk ni kena kepada ilmu, kudrat dan iradat. Dia umum ta'aluk. Jadi segalanya, segala apa yang dia ketahui. Iaitu daripada segala benda yang wajib, mustahil, harus. Sama ada qadim ataupun baharu. Kudrat itu 1 lagi sifat dia, sifat Allah. 1 namanya perkuasa. Dan iradat jangan lupa kawan dia, kawan kudrat. Kerana dia muafakat dengan kudrat. Tidak boleh dia canggah dengan kudrat. Makna kudrat kuasa Tuhan dengan dia, dengan kudrat, yakni perkuasa. Dengan sifat perkuasa, Allah kuasa. Allah berkuasa mencipta segala makhluk. Makna iradat rata mungkin kehendak dia. Iradat rata mungkin. Rata mungkin kehendak dia. Ini kehendak dia Allah akan mungkin sebagai kehendak yang rata. Rata makna menyeluruh, umum. Sama pula 1 sifat kita kata sama, itu sifat pendengar. Arti mendengar tiada tuli, tiada buta. Sama. Tiada tuli, tiada buta. Tiada buta. Tiada buta tu lawan bagi basar. Bukan lawan bagi apa nama sama. Di basar bawah tu. Jadi apa nama tu mendengar, makna pendengar. Pendengar dengan sifat pendengar, Allah dengar. Allah dengar apa? Allah mendengar segala perkara maujud. Basar itu 1 sifat pula kita kata. Basar tu 1 sifat pula kita kata. Basar itu 1 sifat, iaitu melihat. Arti melihat segala alam dengan nyata. Jadi melihat mana Melihat dengan sifat melihat. Allah lihat. Allah lihat apa? Ta'aluk dia Allah melihat segala perkara yang ada. Itu kata melihat segala alam. Alam ni merangkumi perkara maujudat. Dan juga dia melihat perkara qadim. Bukannya alam saja.
Lagi satu kalam pula namanya, nama sifat Tuhan. Tiada hara, tiada suara, maknanya makna kalam. Ini makna kalam tiada apa dia? Iaitu satu sifat. Itu namanya sifat kalam nafsi, berkata. Yang tak buruk, tak bersuara. Kalau dia kita dia nak tekak lidah kita, tak buruk, tak bersuara juga, kata Imam Syarqawi. Lagi satu kalam ni. Lalu pula nazam, ini 7 sifat. 7 sifat apa? Sifat ma'ani. Yang dinamakan ma'ani telah tetap. Ini ketetapan ulama disebutkan 7 ini sebagai ma'ani ataupun sifat zatiyah ataupun sifat wujudiyah. Hayyun itu lagi setengah sifatnya. Ni darur nazam ni lah. Hayyun mana kaunuhu hayyan. Bila dia start dengan hayat, maka ma'nawiyah yang melaziminya pun kaunuhu hayyan lah. Yang melazimkan ma'ani malzumnya. Jadi sifat ma'ani malzum, ma'nawiyah lazim. Jangan terbalik. Jangan lupa, jangan lalai makna dia, makna kaunuhu hayyan. Kalau tidak jadi, kamu sia-sia dari sudut kewajipan kamu dari sudut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tak tahu tu dalam urusan ni. Ada tak benda Allah Ta'ala tak tahu? Dia panggil Allah. Ada benda yang Allah tak tahu, tu tak panggil jahil. Ada benda yang Allah tak tahu, dia panggil jahil. Apa benda yang Allah tak tahu jadi jahil? Iaitu benda yang Allah patut tahu tapi dia tak tahu, tu jahil. Tapi benda yang memang tak ada pun, tak sabit pun, tiba-tiba kita bahasakan Allah tidak tahu, itu tidak jahil. Macam kita kata, aku tak tahulah Ultraman ada di belakang surau PTVR ni. Adakah kita jahil tentang adanya Ultraman? Tak, sebab Ultraman memang tak ada. Mustahil tak ada. Benda tak ada mustahil. Jadi Allah Ta'ala tidak tahu bahawasanya dia itu ada syarik dengan makna apa? Dengan makna tak sabit pun syarik tu. Bahasa tidak tahu tu bukan dengan makna tidak bertakluknya ilmu Allah Ta'ala terhadap adanya syarik. Bahkan takluk ilmu Allah perkara mustahil ialah dengan makna Allah Ta'ala itu tahu dia tu tak ada. Dan kalau ada jadi apa? Jadi bukan dia bertakluk dengan adanya syarik. Jadi bila dia tak bertakluk adanya syarik, bukan makna dia jahil. Macam kita kata Allah Ta'ala tidak buat batu yang tak boleh angkat dia sendiri. Dia sendiri tak boleh angkat. Tak boleh. Adakah lemah? Tak lemah. Tapi tu bukan passion dia, bukan passion kudrat. Jadi bahasa tidak tahu Tuhan tu ada kalanya itu untuk jahil, ada kalanya itu untuk tidak jahil. Jadi yang mustahil atas Allah ialah yang jahil tu. Allah Ta'ala patut tahu tapi dia tak tahu. Yang kata Allah tak tahu benda ada syarik Allah Ta'ala kerana dia tidak takluk ke benda tu. Bukan kata dia jahil tak, benda tu tidak ada pun. Dan benda yang tidak ada dan tak sabit tu apa nak tahu. Tak panggil jahil lah Tuhan tu. Tu bahasa Nadrus Sami tu dia panggil iskalat. Sifat ilmu se'alam. Sifat ilmu si alim lazim dia. Si alim zat Allah Ta'ala yang alim. Lazim dia sifat ilmu. Lazim dia. Si qadir sifat di alim si alim ni yang ni kaunuhu alim lah nak kata ni. Lazim dia lazim ilmu. Bukan lazim dia lazim Allah. Si qadir sifat kudrat malzum dia. Kudrat malzum dia si qadir yang ni kaunuhu qadiran. Jadi sifat ma'ani kita kata ma'nawiyah sebarang dah. Iaitu kesimpulannya ada bahagi pada dua hal dengan amru i'tibari. Kerana amru i'tibari dengan makna sifat ma'ani di zat Tuhan. Kalau kata hal iaitu satu sifat yang menjadi penambah antara ma'ani dan zat, itu bahasa dia. Kata pula si murid min iradah. Kata pula si murid iaitu kaunuhu muridan itu daripada iradat, itu malzum dia. Kaunuhu muridan tu lazim dia. Sami' basir dua. Si sami' si basir dua sifat. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dua sifat yang lazim daripada sama' dan basar. Lazim apa tu? Lazim sama', lazim basar sudah tetap. Itulah si basar kan, si basir dengan si sama', sami'. Yang melazim akan kalam yang daim. Yang daim yang berterusan, yang kekal. Faham kamu baik apa tu? Biar.
Faham kamu baik biar kuat fahaman dan i'tiqad. Bilangan lagi satu sifat mutakallim. Mutakallim kaunuhu mutakalliman, ada sifat berkata di zat Tuhan ataupun satu sifat hal yang menambahkan ma'ani di zat. Jadi ialah sifat mutakallim yang melazim akan kalam yang daim. Jadi daim tu daim tu yang berterusan. Yang daim tu yang berterusan selama-lamanya. Kalam tu sifat berkata, sifat nafsi. Kalam tu sifat nafsi, sifat ismi, iaitu malzum. Kaunuhu mutakalliman tu lazim. Ini lagi 7 sifat yang dinazam. 7 sifat yang dinazam. Ini 7 sifat maknawiyah yang telah dibuat nazam. Yang bernama maknawiyah sampai kalam. Sampai kalam ni, sampai kaunuhu mutakalliman tu lah. Sampai kaunuhu mutakalliman tu dipanggil sebagai maknawiyah. Dapat jumlah sifat ini 4 bagai. 4 jenis, 4 bahagian. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Bayar. Nafsiyah, salbiyah dan ma'ani. Nafsiyah, sifat yang menunjukkan bangsa diri. Ataupun al-halu thabit, hal yang sabit pada zat selama mana ada zat dan tidak diillahkan dengan satu illah, tu nafsiyah. Salbiyah, hak tu mafhumuhu adamu syai' ai intifa'u syai'. Mafhum bagi salbiyah ialah ternafinya sesuatu. Adamu al-hadith itu qadim, adamul fana itu baqa dan sebagainya. Tu mana tadi? Salbiyah kalam dapat. Lagi satu makna wiyah namanya. Nama bagi 4 bahagi tu. Itu melazimi ma'ani. Telah tamam 20 dalamnya, dalam 4 bahagi ni. Bahagi lagi pula 2 adanya. 2 daripada 4 ni bahagi 2 pula. Pecahan yang kedua, iaitu istighna iftikhar. Yang pertama Yang pertama istighna namanya, nama yang pertama. Istighna ay istighna'u an kulli ma siwa. Mukhalafah 11 sifat ada masuk dengan dia, dengan istighna. Itu apa? Iaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafah al-hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, kalam, sama' basar, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu 11. Wujud, qidam, baqa itu kawan dia, kawan bagi istighna sama-sama, satu jenis. Mukhalafah itu pula kamu bilang qiyamuhu bi nafsihi, jangan kurang. Sama' sami'un basirun mutakallimun. Basar, kalam, sifat Tuhan yang daim. Ni menurut syair tu dia sama' sami'. Sama' tu dia punya malzum, sami' tu lazim, basirun lazim, mutakallim tu ai kaunuhu mutakalliman tu lazim. Selepas tu baru malzum, basar, kalam. Yang kedua daiman abada. Yang kedua yakni yang kedua daripada 2 lah. Iftiqar dinama orang. Ini dinama orang, ini ulama, kau orang biasa. Faham kamu baik jangan hilang 2 ni. Jadi istighna dan iftiqar juga ialah berkaitan dengan hakikat ketuhanan. 9 sifat itu tentu padanya, pada iftiqar, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, wahdaniyah, kaunuhu aliman, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu hayyan. 9. Hayat, hayyun, wahdaniyah ketiganya. Hayat sifat ma'ani, penghidup. Hayyun yakni kaunuhu hayyan. Wahdaniyah ketiganya. Ketiga daripada 9. Wahdaniyah tu ketiga. Satu lagi si alim namanya. Si alim ni kaunuhu aliman. Yang kelima sifat ilmu madlulnya. Madlul bagi kaunuhu aliman. Jadi sifat ilmu itu madlul, malzum. Sifat kaunuhu tu dalil dan juga lazim.
Pula kudrat dan qadir itu lagi. Kudrat qadir ni kaunuhu qadiran. Baik faham kamu petang pagi. Petang pagi dah malam kau nak. Petang pagi ya iradat dan murid tu sifat. Murid dan kaunuhu muridan. Faham kamu baik sampai lekat di hati, sabit di hati, tidak goyah. Ini panggil simpul iman. Dan dia masuk pada kata istighna an kulli syai'. Harus Allah buat mungkin atau fana mana tinggal. Mana meninggalkan berbuat. Yang kedua tiada hendakkan faedah. Yang kedua daripada dua yang masuk istighna juga ialah Allah Taala tidak ada hasil maslahah atau faedah ataupun gharad pada hukum dan buatannya yang indah. Buatannya Allah hukum, yakni hukum syarak, wajib, harus, makruh, haram. Buatan Allah buatan yang mungkin, itu tak ada faedah. Dan dia masuk dia masuk pada katanya iftiqar. Tiada membekasi kainat dengan qahar. Qahar Tuhan yang mengerasi. Ini si kainat ini makhluk tidaklah memberi bekas macam qahar, iaitu Allah Ta'ala yang Maha Perkasa. Jadi itu maksudnya iftiqar, tak beri bekas waktu benda lain. Tak beri bekas sama ada jalan tabiat ataupun illah ataupun kuah yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua baharu alam dengan nyata. Yang kedua baharu alam itu masuk dalam iftiqar. Bila kata baharu alam, maka alam ni berhajat pada Allah. Sebab itu masuk pada iftiqar kulli syai' ilaih. Yang mustahil qadim ia amat dusta. Yang mustahil qadim ia alam amat dusta. Ini amat dusta perkataan para siapa yang kata sedemikian. Telah hasil sifat wajib 20 bagi Allah Azza wa Jal Jalaluh. Lawan dia 20 dengan nyata, dengan lazim tiada payah dengan cinta. Masuk pula pada kaya dua kita. Dua kata ni istighna iftiqar. Dan iftiqar dua lagi, jangan lagi. Masuk pula pada kaya dua kata. Dah bukan. Kaya ni iftiqar tak istighna tadi. Masuk istighna dua benda yang tadi tu. Dan iftiqar dua lagi, jangan lagi. Gitu. Jadi dua-dua tadi yang istighna tu, iaitu harus Allah Ta'ala buat mungkin dan juga tak ambil faedah. Itu masuk istighna. Atau iftiqar dua lagi. Mana dua lagi? Iaitu kainat tak beri bekas dan alam itu baru. Masuk pula pada tu iftiqar. Dan iftiqar dua lagi, jangan lagi. Ikut dia lah. Jangan lagi, jangan apa tu. Jumlah jadi 48 tamam. 48 tamam. Tamam mana sempurna. Faham kamu baik, jangan kamam. Jangan keliru. Jumlah itulah terkanuni kalimah huwa la ilaha illallah mukarramah. Mukarramah yang dimuliakan. Kalimah yang dimuliakan. Tiada Tuhan yang disembah maknanya la ilaha illallah, melain Allah yang terjali dirinya. Yang terjali Maha tinggi Tuhan, Maha besar Tuhan. Kalimah tauhid dan taibah namanya taibah. Kalimah yang tauhid, kalimah tauhid la ilaha illallah. Taibah tu yang baik. Berapa banyak pula nama baginya la ilaha illallah. Jadi banyak nama. Habis tentang tauhid, tentang Allah Ta'ala. Ada soalan? Ada apa tu Aling? Macam tak? Sahibul As'ilah. Dia lagi nak buat syarat. Minggu ni. Itu tak ada.
Takkan faham semua dah. Ha? Tak boleh. Sebab dia kafir. Jadi orang murtad masuk Islam balik bermada ke tidak dengan la ilaha illallah. Dia sebut dah la ilaha illallah untuk orang Islam. Jadi murtad tu kafir. Dia kena ucap juga asyhadu. Kena menyaksikan dia masuk Islam semula. Soalan. Dia murtad ni, bila dia murtad, dia lama-lama tu dia kira sambung ni kan? Ha? Contoh kan, kalau orang kafir masuk kan kosong. Kalau murtad dia sambung ni kan? Kosong kok. Kosong balik? Oh? Dosa tak ada, apa tak ada? Dah, dosa lah, pahala hilang. Wuduk dia. Pahala hilang. Habis, masuklah Rasul. Apa dia murtad tu? Habis. Bila dia masuk Islam, dikira apa dia, perbuatan murtad tu dia tak ada orang yang dihapuskan dia lah. Habis ya? Dosa murtad. Tu cara taubat dia. Tapi gula kosong balik apa pahala. Kalau sahabat dia khilaf ulama adakah kembali title sahabat ataupun tidak. Mazhab Syafi'i kembali, mazhab Maliki tak kembali. Faedah kembalinya title sahabat dalam mazhab Syafi'i ialah dari sudut sekufu ialah. Sekufu lepas tu akan dibangkitkan di bawah panji para sahabat di padang mahsyar. Itu faedah kembali sahabat tu walaupun pahala hilang dah. Dia nak kena dapatkan dia terbalik sahabat tu, dia kena buat balik syarat-syarat sahabat dalam mengikut mazhab mana? Mazhab Maliki. Dia kena tengok je. Masalahnya Nabi mati dah. Kalau Nabi mati lepas kalau Nabi mati dah, mazhab Maliki tak ada tadi sahabat. Habis. Kalau masa zaman Nabi jadi Nabi murtad tu kembali Islam, boleh lagi jadi sahabat kalau tengok dia. Itu mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh, dia kena asyhadu juga. Mazhab Maliki je lain. Telah sempurnalah nazam kalimat tauhid dan masuk pada nazam kalimat Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah, kalimah iman. Kalimah iman lah sebab dia masuk dalam kalimatus syahadah. Yang dinamakan apa tu? Ilman. Orang aman. Yang dinamakan orang aman. Lah? Penyelamat. Ulama. Tu ulama. Ya, tak ada hamzah sebab nazam. Yang dinamakan ulama orang aman. Yang tergantung pada itu 16. Yang tergantung pada Muhammad Rasulullah dan 16. 16 lah 8. 8 wajib, 8 mustahil. Ini bagi sabit fatanah sekali ni, kalau 8. Faham kamu baik jangan malas. Jangan malas tak? Malas parah. Siddiq itu makna benar bagi Nabi. Yang mustahil dusta, ia tiada sekali. Dusta, ia Nabi. Amanah pula satu lagi bagi Nabi. Sifat kedua. Amanah mana tidak melakukan perkara haram, makruh dan khilaful aula. Yang mustahil khianat, ia jauh sekali. Khianat mana melakukan perkara yang dilarang Allah Ta'ala. Mustahil. Tabligh pula yang ketiga, sifat dia, sifat Nabi.
Erti menyampaikan hukum Tuhan dia, Tuhan Nabi. Menyampaikan segala hukum. Yang ini menyampaikan hukum yang disuruh sampai sahaja. Yang keempat sifat dia fatona. Kita ni ada fatona. Hak lain-lain tak ada. Iaitu sibian kata 3, bila tu hidayah kata 3. Iftahu murid 3. Erti menyampaikan hukum Tuhan dia. Erti cerdik lagi, bijak laksana. Kita bijak laksana dia. Salah dah sini tak ada. Bijak dari sudut menyusun hujah. Bijak menyusun hujah dalam berhujah pada orang kafir. Itu fatana. Masuk lagi rukun iman 4 pula. Iman kita akan Rasul dan Anbiya. Yang kedua, iman akan malaikah. Wajib kita lawan. Apa tu? Wajib kita lawan ingkar malaikah. Wajib kita lawan mana tak buatlah. Tidak mengingkari malaikat. Yang ketiga, iman akan kitab Allah. Baik-baik kamu, jangan salah. Jangan salah. Yang keempat, iman akan hari kiamat. Lawan ingkar dengan sungguh boleh selamat. Lawan ingkar, ini ingkar kiamat. Dengan sungguh-sungguh boleh selamat. Dengan makna kita tengoklah. Tidak ingkari. Telah hasil kalimah itu kandungnya 16 dengan lazim masuknya. Wajib pula kita tahu bangsa Nabi. Si Abdullah nama bapa yang safi, yang bersih, yang suci. Si Abdullah itu anak si Muttalib. Dia pula anak Hashim bangsa Habib. Habib dicintai Allah Ta'ala. Nabi SAW digelar Habibullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Isa Ruhullah. Nabi Musa Kalimullah. Hashim itu anak Sayyid Abdul Manaf. Gitu. Hashim itu anak Sayyid Abdul Manaf. Bangsa Quraisy semua itu sudah tetap. Bangsa Quraisy sebaik-baik bangsa Arab. Tahu pula nama ibunya Aminah. Abdul Wahab nama bapa si Aminah. Di semalam tu Abdul Wahab lah. Kau Wahab. Yang bintang Miftah Muri tu. Gelap mewah. Siapa dia? Gelap. Bahasa kampung. Dah semalam duduk. Duduk di surga. Ibu susu Nabi kita yang bernama Halimatus Sa'diyah yang utama. Saudara susunya bernama Samurah. Saudara sesuat Samurah. Anak Halimatus Sa'diyah tu lagi kecil sama di atas riba. Mana? Samurah dengan Nabi SAW tu di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Cuma Samurah tu anak dia lah. Nabi Muhammad tu sesuat dia. Jadi saudara sesuat. Umur Nabi 63 tahun. Jadi Rasul 23 tahun. Yang ini 23 tahun start pada 40. Bukan 23 tahun. Jadi umur 1 sampai 23. Jadi pesuruh di Madinah 10 tahun. Dalam Mekah 13 pula tahun. 13 tahun akidah. Madinah 10 tahun pekah. Wajib pula kita tahu anak Nabi. 3 orang yang tersebut laki-laki, 4 orang perempuan adanya. Jangan kamu lupa akan bilangnya. Mula diperanak Sayyid Qasim. Nabi SAW digelar Abul Qasim. Pula mengiring Siti Zainab adik Qasim. Dapat pula akan Siti Ruqayyah. Bawah dia Fatimah Zuhriyah. Ummu Kulthum pula. Ummu Kulthum. Melayu Ummi Kalsum.
Ummu Kulthum pula satu anaknya Nabi, adik Fatimah dengan nyata kisah cerita. Tiga lah Tayyib, lagi Zahir seorang pula. Nama dia si Abdullah dengan nyata. Jadi Tayyib ni gelaran bagi Abdullah. Tapi sebahagian pendengar mengatakan Tayyib ni anak lain, si Abdullah anak lain. Khilaf lah. Yang muktabar tu gelaran Abdullah saja. Semua itu anak Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah dia orang yang subur. Sebelum Nabi SAW dia menikah 2 orang dah. Ada anak. Nikah dengan Nabi pula 6 anak. Oh, pagar. Siti Khadijah orang subur lah. Subur satu, cantik tu. Walaupun nampak tua, walaupun dah tua daripada Nabi, tapi tetap cantik. Ada orang perempuan kena jaga. Ni tua, lagi selekeh. Paruk. Lepas tu nak nikah lain pula. Tak boleh nikah lain. Buat muka. Tak boleh poligami. Tak boleh. Dah macam taik. Macam mana? Tak faham lelaki. Jadi kalau tak mahu orang kahwin lain tu, pandai-pandai. Jaga tu lelaki tu. Ini dah betul-betul tua dah. Selekeh, serabai. Beruban habis rambut-rambut. Kalau dah beruban tu, bagi warna. Ataupun tak tunggu beruban. Warna apa? Merah ke apa? Rambut yang hitam. Tak salah. Syarat bagi kelonggaran. Tak boleh. Boleh. Gelak. Tu. Kalau perempuan tu beruban, ataupun tak tunggu beruban, warnakan rambut sudah. Kan. Ni tunggu berubah serabai. Dalam berubah serabai tu. Waktu lelaki tengok pun serabut. Tengok serabut. Ini saya dah Khadijah. Sebab tu Nabi SAW tidak kahwin lain masa zaman dia. Tamanya memang Allah Ta'ala tak suruh. Kerana Nabi SAW pernah monogami. Selepas Khadijah meninggal, baru poligami. Gitu. Ni perempuan, saya tak mau diduakan kerana saya nak menjadi Siti Khadijah. Masalahnya Siti Khadijah, dia nak jadi Siti Khadijah dari sudut tidak dipoligamikan, tapi perangai macam taik. Perangai tak jaga bini, tak jaga suami. Macam mana? Tu kena belajar kudu jam semua tu. Belajar bukan belajar saja. Ramai. Ni saya nak menjadi Siti Khadijah. Apa dia? Dari sudut poligami, tak poligami. Lepas tu, dari sudut lain-lain tak ada. Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW balik rumah. Kadang-kadang agak takut tu, balik pada Gua Hira tu. Nabi Siti Khadijah buat apa? Siti Khadijah tak cakap banyak. Terus selimut Nabi SAW. Tak boleh tiap pun. Ni balik lambat apa boleh tiap. Anak suami tak ribah ya. Boleh tiap gimana? Sabar dulu. Suami kalut-kalut, relax-relax dulu kan, tentang yang segera. Tu semua kita dah bahas dalam kursus Luceng. Tengok niri. Kadang-kadang gitu, perempuan. Saya nak menjadi Siti Khadijah. Mana? Tak poligami. Tak dipoligamikan. Tapi perangai tak macam ni. Baru. Mana? Kecantikan tu utama untuk suami. Tu sungguh. Sampai zaman sekarang lagi ya. Zaman sekarang zaman phone dah. Bukan zaman dulu. Zaman tak ada phone dulu. Zaman tak ada phone tu tunggu luar baru boleh tengok maksiat ni. Sekarang sini maksiat dah. Phone. Tengok skru. Macam-macam ada. Jadi isteri pandai-pandai. Isteri pandai-pandai. Apa nama? Rambut, muka, badan. Jaga molek. Tahulah Datuk lelaki tu kalau baik tu tak ada lah nak komen apa. Dia tak ada komen orang lelaki. Tapi tu dalam hati dia seorang yang tahu. Takkan nak kata kat bini dia hari tak cantik dah. Takkan gitu tu. Lagi tak pernah bagi hati berkata bahawasanya boleh bohong kalau nak bagi sedap hati. Jadi dia bohong lah. Tok lelaki mengaji. Hai tak mengaji tu perempuan tu. Faham je lah.
Aduh. Agak tu. Ha? Ha? Jiwang apa? Apa jiwang? Wah, agak ni jiwang. Masuk ke kata? Hari selepas Sayyidina Khadijah nikah dengan Sayyidina yang bini kedua barulah start poligami. Tapi Nabi SAW nikah banyak dengan janda. Ada seorang Siti Aisyah. Lain semua janda. Tapi kekuatan tubuh Nabi tu banyak. Satu malam boleh semua. Oh, tu dahsyat tu. Kita tak boleh dah tu. Zah, kena? Boleh? Tak boleh. Zah? Tak boleh Zah. Gini ya Zah. Oh Zah. Allah. Salah-salah jatuh guling. Nah, ni. Semua itu ana Siti Khadijah. Siti ni Sayyidatina. Ini dia buang-buang jadi Siti. Si Ibrahim anak Siti Maria. Siti Maria asalnya hamba, kemudian dimerdekakan untuk kahwin. Maria Qibtiyah tu asalnya hadiah daripada Raja Mesir tu. Tu dibebaskan di nikah. Khususiat Nabi boleh nikah diri sendiri, tak perlu wali. Dan isteri Nabi kita hari wafat. Oh, mana tu? Dan isteri Nabi kita hari wafat. Itu. Tak masuk. Mana? Lah mustafilah. Dia masalah. Tak masuk Jawi. Oh, gitu. Nak buat gana. Lain. Ini lain ni lain sama juga. Ha? Asal macam tak ingat. Macam mana? Dia sama juga Mustafilu ni, kita buat lagu ni pun Mustafilu juga, tapi tak masuk. Dia tak masuk. Dan isteri Nabi kita hari wafat. Masuk juga kan. Tapi gini. Mustafilun dan isteri Nabi. Dia gitu. Dia jadi dan Mustafilun dan isteri Mustafilun Nabi kita hari wafat. Mustafilun hari wafat. Dan isteri Mustafilun. Lama juga. Tapi tak masuk ke Jawi. Dia belajar susu boleh lah. Dia nak baca laju-laju jadi sakut. Dan isteri Mustafilun. Dan isteri Nabi kita hari wafat. Boleh lah. Dan isteri Nabi lawak ke. 9 orang wajib bilang sampai dapat 9 orang isteri Nabi. Ni khilaf lah. Ada kata 11, ada kata 9, ada kata 13. Kalau 13 tu, yang 2 lagi tu tidak dijimuk. Kalau 13 tu dalam kitab-kitab sirah. Aisyah dan Hafsah dan Saudah. Aisyah dan Hafsah dan Saudah. Aisyah dan Hafsah dan Saudah. Tu tak cukup, 9 je. Sofia, Maimunah dan Ramlah. Sofia, Maimunah dan Ramlah. Hindun wa Zainabun pula Juwairiyah. Semua itu ibu mukminin dengan jumlah ummul mukminin. Dengan jumlah seluruhnya. Ummul mukminin ni dia tak boleh kahwin selepas Nabi wafat. Tapi tetap jadi mahram, tetap jadi ajnabi lah. Bukan yang kata boleh salam ke dia. Diharamkan ke atas umat Islam untuk nikah dengan isteri Nabi SAW. Jadi 9 orang ni lah perangai dia tu mewakili perangai orang perempuan di atas dunia. Nabi SAW menikahkan semua jenis wanita. Ada semua jenis wanita. Jadi kita dapat wanita macam mana? Khadijah ke, Aisyah ke, apa ke? Pergi cek, telusuri satu-satu isi Nabi tu sifat lagu mana. Yang bergaduh dengan Nabi ada, sampai tahap nak cerai ada. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Aisyah pun ada, sampai tahap nak cerai. Ada tapi tak jadi. Biasa tu. Cerai tak apa tu perempuan. Yang kita lelaki pula ambil sifat Nabi. Macam mana dia uruskan waktu gaduh tu. Dia relax lah. Tak ada hentam ke apa.
Pertibai berlebar berbiru tu bodoh lagi. Jadi kalau lelaki ni kalau gaduh, kalau tak puas hati dengan bini kau, kita senyap. Tak marah senyap. Dia faham tu. Dia marah tak apa, dia senyap. Jangan marah. Kalau kita marah tu macam alah lelaki. Orang perempuan biasa. Kalau kita geram senyap. Ada. Faham tu. Kalau tak faham juga tak tahu. Nabi SAW kalau marah dia buat dek lah. Dia tak ada marah apa benda teruk hang dia tak ada. Perempuan marah dekat kita, lantak dia dosa kat kita. Dia yang cakap tinggi suara kat kita, dia dosa kat kita tak boleh apa. Jadi kita dia ada. Pandai-pandai minta maaf dari. Tu di sebuah dia. Pandai-pandai. Tak puas hati apa relax senyap. Ngadu dengan Allah Ta'ala. Kita balas balik. Baru harmoni. Kita kena jadi air sokmo. Tapi seksa juga air sokmo. Kena tiba sokmo ke bini. Lah kaya malah kedua rumah. Paragak juga. Tu kena cari bini hak elok. Biar kahwin lambat, asalkan bini yang kita dapat tu elok semua. Jangan cepat-cepat tengok-tengok Allah menyesal. Paragak. Sikit merajuk. Paragak. Tu kena doa tu. Lambat lagi. Tak ada siapa nak kita. Agak ada. Jadi kita buat macam orang tak nak lah. Gaji ni. Kita pun duit tak ada. Agak ada. Azam tak apa kaya dah. Kita tak ada duit, tak ada PT. PT cukup-cukup untuk mengaji. Bukan kerja pun. Miskin sungguh orang dakek. Apa kedai nak makan ubi. Orang tahu tu. Siti Zainab dan Khadijah pula lagi. Kedua itu wafat dulu pada Nabi. Ni Zainab dan Khadijah saja yang wafat sebelum daripada Nabi. Yang lain itu hidup masa selepas wafat Nabi. Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah. 9 ni yang hidup. 9 ni bukan memang sebelah lah. 9 ni yang dikata yang dibilang 9 ni ialah pada selepas wafat Nabi. Kalau masuk lagi 2 sebelah lah. Kalau ada pandangan kata 13, 2 lagi tu tidak pernah dijimak Nabi. Dan ada dalam sirah yang Nabi pernah kahwin lepas tu cerai, ada. Yang cerai tu tak jadi ummul mukminin. Ada yang Nabi kahwin dengan siapa atau perempuan, malam pertama tu dia maki Nabi. Nabi pun cerai dia. Cerai bukan sebab benci dia, cerai sebab takut kalau dia maki Nabi, Allah Ta'ala bagi bala dia. Bertahap tu. Jadi dia maki Nabi tu bukan Nabi marah, bukan Nabi benci ke dia dah, takut kena bala. Jadi dia pun cerai. Bila kena bala dia dosa, jadi takut kena bala Allah Ta'ala. Jadi dia pun cerai. Itulah kitab Nurul Mubin dah. Tu jadi cari isteri yang baik. Wallahu a'lam. Tak budi. Apa sebab hikmah yang tak dikahwin isteri Nabi selepas pada wafat. Yang buat rayah je walaupun dia kata tak ingat, tak silap lah. Bukan Nabi SAW dia, Nabi-Nabi lain sama. Tak ada nikah dengan isteri Nabi tu. Kalau takdir hidup lah. Kedua itu wafat Nabi. Lepas tu dan Khadijah mula kahwinnya sebelum wafat tiada kahwin lainnya. Ni monogami. Jadi boleh nak bagi hujah saya nak jadi macam Khadijah, tapi jadi seluruh lah. Macam orang lelaki juga, saya nak poligami tapi bab lain tak macam Nabi. Parah juga tu. Poligami yang ikut sunnah, hal lain tak ikut sunnah. Tu dia panggil orang tak faham agama tu. Jadi suami kita memerlukan kepada isteri lain, nak bagi kahwin. Macam contoh itu soalan tu. Sampai tahap isteri apa? Yang pada sex call tu. Dahsyat tu. Sex call. Boleh tak dia onani? Masalahnya sex call tu tak apalah. Yang masalah onani tangan dia sendiri. Tak boleh. Kalau sex call tu tak buat dengan tangan apa, dia mancut sendiri, tak apa tu. Ni buat dengan tangan juga. Ni dah dia kata dah macam mana penyelesaiannya. Masalahnya
Dia duduk jauh. Dia macam mana dia nak melepaskan nafsu syahwat dalam keadaan dia duduk jauh? Senang ceritanya ialah tak mau. Kalau tak mau bagi dia poligami, duduk kan dia. Kedua, bagi poligami. Selesai. Itu ya. Tak ada lah jalan lain. Nak puasa dah urat dah. Puasa-puasa pun jadi juga. Tu kena kahwin tu. Tu sampai tahap wajib poligami dah tu. Sebab tu yang mudahnya isteri tu tak payah kerja. Duduk rumah saja. Tu kerja bagus. Suami kerja, penat-penat. Dia berasa dia nak kepada perempuan, dia pergi isteri dia. Habis gitu. Ini dia kerja jauh, isteri kerja jauh. Parah. Lepas tu, gua kepala. Takkan dia nak tu malang contoh nak pergi. Contoh bini dia kerja siapa, dia duduk Semenanjung. Bini dia nak berjimak dengan isteri dia tak ada. Dia pergi beli tiket untuk jimak isteri. Takkan gitu kot. Kalau azal lain ke? Itu. Jadi poligami pun isteri kena faham lah. Jangan semata-mata angkat spanduk saya nak jadi Khadijah. Masalahnya masalah Khadijah tak bagi poligami tu sebab apa? Kan telusuri satu-satu. Allah parah. Laki semua gatal dah memang lah tapi manusia parah tu. Dah tak gatal kalau kau nak robot. Aduh lah parah tu. Memang gitu kan. Dia tu masuk syurga lah. Tarik nafsu, tarik nafsu. Jadi mandu senang. Aduh. Mikir lain. Jumlah jadi 11 orang adanya. Yang muafakat apa tu? Yang muafakat ulama tu. Yang muafakat ulama padanya. Ni 11 orang muafakat. Yang lagi 2 khilaf. Kalau sabit ada ke tak? Telah tamam nazam ini dengan berkat Nabi kita yang dibenarkan mukjizat. Aku nama nazam ini muqaddimah bagi orang baru belajar ilmu Allah. Memang baru lah. Boleh lah kita buat daurah ke apa kita ni. 2 jam settle. Kami harap akan Allah Tuhan asa. Mana salah faham kami ampun dosa. Ini kami minta ampun dosa, bukan kami ampun dosa. Ya Rabbana beri kami akan rahmat dari dunia sampai kami ke akhirat. Ya Rabbana kamu mati akan kami dengan iman jangan rugi. Ya Rabbana kami harap sahabat kami mati pula dalam iman jangan sunyi. Sahabat ni orang baca kitab dia, keluarga dia, orang terdekat. Habis untuk tauhid. Nasihat pula. Telah tamam nazam ini, telah sempurna nazam ni bagi Haji Ahmad bin Al-Haji Abdul Rauf bin Abdul Rahman ahli Melaka. Yang orang Melaka tu. Ghafarallahu lahu, mudah-mudahan Allah Taala mengampuninya. Wali walidayhi dan kedua orang tuanya. Wali jami'il muslimina dan seluruh orang Islam. Amin. Hadhihi akan datang ni nasihatul ustadiyah, artinya nasihat untuk guru. Ni untuk guru nak nasihat. Bakal jadi guru ni boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadim kita puji sebab dia boleh beri taufik kami. Tu dua ustaz alhamdulillah tadi Allah. Ni alhamdulillah. Ni iqtidaan bi mafhumil hadis lah. Kalau bismillah iqtidaan bil Quran wa mafhumil hadis. Alhamdulillah pun iqtidaan bil Quran wa mafhumil hadis. Al-qadim mana? Qadim mana? Sedia. Yang ni tak ada mula. Sebab dia boleh beri taufik kami. Taufik khalqul qudrati lit-ta'ah. Menciptakan kudrat untuk ta'at. Saudara, ini satu nasihat fakir. Faham kamu baik ambil fikir. Kita ini akan mati sudahnya. Tiada tahu bila datang ajalnya. Ambil bekal kamu pergi negeri orang. Kamu tidak kalau kamu tidak hina pada orang. Kamu tidak ini kalau kamu tidak mengambil bekal tersebut, kamu hina depan orang. Ini apa yang kena nasihat ni. Kalau sungguh kamu yakin akan mati, jangan kamu lalai pada nafsu hati. Kamu yakin akan mati, jangan kamu lalai pada nafsu hati. Mana jangan ikut hawa nafsu. Hidup di dunia ni seperti orang yang akan mati, maka kita akan menyiapkan bekal. Benar tidak bila ada bekal kamu, puas hati tiada, lagi sesal kamu. Sesal, menyesal lah.
Sabda Nabi hara pada kubur. Hara ini azab kubur dan fitnah kubur. Masuk reti pada mulut sampai dubur. Masuk rantai pada mulut sampai dubur. Itu siksaan dia lah. Rantai itu merah pula dengan api, hangus perut hangus, otak hangus mati. Hangus perut, hangus otak, harus hati. Mana? Mulut masuk ke dubur. Rantai dalam kubur. Khabaran kami akan kamu punya fikir. Kamu kata kamu mati tapi mungkir. Mungkir. Khabaran kami akan kamu. Ini kami khabarkan kepada kamu. Yang mana kamu ni mempunyai fikiran. Bahawasanya kamu ni, kalau kamu ni kata kamu mati tapi mungkir. Mungkir kalau mana? Iaitu kita melakukan perbuatan di dunia ni. Sudah hati, perkataan dan perbuatan kita tak macam nak mati. Lalai. Pahit mati itu bukan macam jadam. Jadam ni satu benda yang jadi daripada getah kayu. Dia pahit lah. Ni kita carilah satu benda yang jadi daripada getah kayu yang berasa pahit. Bukan pula macam api boleh padam. Mati ni pahit dia bukan macam jadam. Dan juga bukan macam api boleh padam. Mana mati ni mesti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak boleh dia tu tak datang, pasti datang. Lagi pula hara di akhirat tiada dapat kami khabar dengan logat dengan bahasa. Kami tak dapat ungkapkan kedahsyatan akhirat tu macam mana. Tinggal lagi kita ini buat ta'at dengan belajar, dengan tuntut, dengan ingat. Khabaran kami akal kita ini sudah kita makan hak si raja dengan mudah. Akal kita, khabaran kami, apa khabaran kami? Makul qaul, akal kita ini sudah kita makan hak si raja dengan mudah. Tadi tu tinggal lagi kita ini buat ta'at. Tiada dapat kami khabar. Jadi bila kita tidak dapat khabar ataupun tidak dapat diungkapkan pada mahsyar, segala siksa kubur, akhirat dan sebagainya, maka kita buat apa tugas kita? Tak mikir benda tu. Kita buat ta'at saja. Dengan belajar, dengan tuntut, dengan ingat. Belajar, tuntut, ingat. Ingat tu, bila ingat dia beramal lah. Khabaran kami, akal kita ini sudah kita makan hak si raja dengan mudah. Fikir-fikir baik ada patut, tiada taat akan suruh tiada ikut. Fikir-fikir baik ada patut, tiada taat akan suruh tiada ikut. Tiada taat akan suruh tiada ikut. Tiada ikut, ini tiada ikut akan suruh. Tiada taat akan suruh tiada ikut, ini tiada ikut akan suruhan tadi. Itu tiada taat. Adakah patut kita ni tidak taat? Gitu ya. Allah saudara apabila sampai nyawa batang leher, apa tu? Udah tu. Allah saudara apabila sampai nyawa batang leher ni terongkok apa nama tenggorokan tu lah. Apa tu? Taulah. Itu juga bahasa Minang. Bahasa taulah. Sampai nyawa batang leher taulah. Kan boleh juga. Kalau nak nakal boleh juga. Allah saudara apabila sampai nyawa batang leher taulah. Taulah bila sampai tu baru tahu. Itu. Boleh ya. Tak tahu nak buat, tak tahu nak baca macam mana. Itu je lah. Ni kalau kita ada sekarang. Tunjuk aku. Cicak tadi. Apa nama tu? Kalau kita ada sekarang namanya kitab At-Tazkirah. Kitab Tazkirah apa seorang ni? Tak lah, seorang lagi. Apa dia? Apa yang aulat-aulat tu? Apa dia orang? Tolak. Dah, aulat apa nama dia? Kitab ada sekarang. Tu cerita tentang mati tu. Akhirat sikit. Bagi sedar. Allah Isa. Nanti boleh baca. Tobik. Kita tobik lah tu. Ada aulat apa tu? Dia untuk budak-budak. Bukan untuk budak-budak. Untuk anak-anak. Itu.
Atau boleh baca tu ambil dobi. Dah penuh dobi. Ta'limul aulad. Kitab Ta'limul Aulad. Ta'limul Aulad. Tempat mana bagi Allah hisab dalam masa itu. Masa mana? Masa kita nak mati tu, baru tahu akan diri, baru tentu. Baru tentu mana? Tentu ahli syurga ke neraka. Tempat mana bagi kita tempat mana bagi kita nak apa tu? Nampak. Okey. Nampak dia gitu Allah. Tempat mana bagi kita nampak pandang syurga atau neraka, ia kalau malang. Ia neraka ia seorang kalau malang. Mana syurga tu yang tak malang lah, yang bertuah. Tu. Huru-hara pada mahsyar pula lagi, tiada dapat hendak bilang dengan bagi. Pada mahsyar orang yang paling kita musuhi, ialah isteri dan anak sendiri. Apa? Sebab dia akan tuntut kita kalau tak buat kewajipan. Jaga-jaga lah. Jangan syok kahwin ni Azam. Tengok tuan, dia tak pernah mengajar saya haid nifas. Habis Zam. Selamat Zam. Selama-lama ni bertubuh besar. Terawih 400 rakaat. Habis Zam. Mana Zam? Bagus Zam nak kahwin. Dah dia nak kahwin dah. Mana? Kahwin ni 4 tahun dia parah. Barang siapa ingkar akan hadis ini, jadi kafir sama Cina dan Nasrani. Cina pula. Lagi tak jauhi bila sebut Cina itu merujuk pada kafir. Bukan nak kata bangsa Cina tak. Cina tu ialah bila sebut Cina lagi tak jauhi dia merujuk pada orang kafir. Mampus Cina kalau dengar oi. Ada status mampu. Barang siapa ingkar akan hadis ini, jadi kafir sama Cina dan Nasrani. Tak, apa kalau kita cerita tentang kafir kita ni, kenapa dia popular terasa? Siapa tahu tu? Itulah, bila kita cerita tentang bercakap lagi cerita baru ni tentang Islam, dan kita menafikan perbuatan kafir, kenapa itu dianggap sebagai benda yang sensitif? Sedangkan benda tu agamaan kan? Dia tak patut cakap macam tu. Patut lah. Yang benda tu untuk kita awak gano gitu. Kita pun kena minta maaf. Minta maaf apa? Dia kot, dia sensitif agama kot. Dia ada sentuh agama lain lah. Dia kata lah, dia kata okey kalau perayaan ni kita tak boleh buat sebab kita ni. Kalau kata kita tak apalah. Tapi ada je hak jenis apa nama? Hak jenis tibai agama lain ada juga. Tu jeng lah. Tapi kalau sekadar umum itu untuk kita tak apa. Kalau macam tibai ditakingkan satu-satu agama kan, biar pun tibai. Tu tak boleh lah. Tu kalau untuk masyarakat majmuk ni tak boleh lah. Tapi untuk kita, kalau kita tak cakap secara umum tu kafir gitu ya, tak ada apa tu. Boleh ya. Kalau kita ambil fikir dengan benar, apa payah sembah yang itu dan belajar. Kalau fikir betul, tak payah sembahyang belajar ni. Tapi payah juga belajar hikmah. Payah tak? Payah tak? Payah. Awal-awal? Dengar Sabila. InsyaAllah awal-awal tumbang. InsyaAllah. Kalau dengar Sabila lahir tu, InsyaAllah. Majlis pertama, selamat. Apa benda ni? Sekejap satu hari, sekejap 15 hari. Pakat mampus itu ya Israel. Itu baca Sabila Bahid Lipa Qilah semua. Tu pun macam nak baca lagi. Baca lagi, buka semua kitab. Mampus tu orang tu. Kita kena bagi alih Bahid Lipa ni. Baru disayangi disayangi. Baru disayangi bini ni. Apa abang itu tak tahu. Habis. Dia buat dua habis itu, minyak itu.
Muka kita boleh cantik, boleh suci, tiada payah dengan basuh dengan mandi. Basuh ni kalau ihtimal basuh najis, mandi junub. Ini nak pujuk ni. Tak payah belajar babak fardu ain, mandi, wuduk, basuh ni, sebab dia tu boleh mencantikkan muka, boleh menyucikan muka, berseri-seri. Lagi pula jadi senang badan kita. Allah bodoh kita sangat nyata. Bodoh tu bukan kat Allah, tu kat kita. Bodoh kita, fa'il tu kita, bukannya Allah. Muka orang tiada sebaya tiada cahaya. Cahaya apa? Cahaya nurani. Pandang kamu kalau tidak percaya. Siapa tak semayang? Kalau tak reti ada tak cahaya. Pandang. Sabda Nabi seksa orang tiada semayang 15 lebih lagi tiada kurang. Ni wallahu a'lam lah. Qila maudhu'. Hadis ni. Qila maudhu'. Kita tak cek hadis ni yang 15 azab. Yang orang tampai kat surah masjid tu. Aku ada khilaf ada jadi dhaif ke? Tak pernah cek lagi tu. Setakat yang tahu maudhu' lah. 15 siksaan lah. Kan ada poster tu satu kat berapa bilangan kat dunia. Khairat. Tak apalah, yang benda tu memang walaupun betul sekalipun, tapi kalau nisbah dan hadis je jadi lain dah. Walaupun betul dapat siksa ke apa, memang betul. Tapi bila dia sabit hadis tu, kena cek lah pula hadis tu betul ke tak hadis. Kalau tak kata hadis pun, kata ulama habis kita. Pendek rezeki pertama. Pendek rezeki mana tidak murah rezeki. Contoh dia kerja 10,000 gaji, semua habis tiap bulan. Tak payah pecah lah, sakit lah. Rezeki ni luar bukan duit saja, kesihatan, faham ilmu. Tu pun rezeki juga. Sedekah, futuh ilmu. Perkara yang boleh membawa kepada futuh ilmu, ulama antara amalan dia ialah untuk futuh ilmu ialah bersetubuh dengan isteri. Saya patut saya kahwin lah, dia buat dalil. Patut saya kahwin. Sebab apa? Saya nak futuh baik. Ada lagi kitab apa? Uzab dia. Yang apa kitab tu? Nama dia? Tak cerita ulama ni. Yang dia apa? Dia baca kitab tak faham, pas sudah. Tu dia pun jimak faham lalu. Futuh kat situ. Boleh try. Serak. Boleh try lagi. Apa tak ingat Quran. Sekali ingat terus. Mana tahu tu. Kita Imam Nawawi tak laku, kita tak laku tu yang tak boleh takdir tu. Kau buat gana. Kita tak ada orang nak gana itu. Gitu je. Tak payahlah Syekh. Biar semua takir. Boleh. Pendek umur pertama, kedua. Pendek umur ni maknanya ialah umur tidak berkat. Pendek umur tidak berkat. Kalau mati awal tu dah takdir Allah Ta'ala sejak azali dah. Pendek umur tak berkat. Tinggal Islam. Pendek rezeki pendek, umur tinggal Islam. Tinggal Islam ni tinggal kesempurnaan Islam. Pada dahi lalu gelap macam malam. Dahi gelap, muka orang tak ada nur. Orang yang mati. Orang yang mati pula, orang yang tak sembahyang ni. Hapus pula nama Islam dalam daftar ni IC. Hapus pula nama Islam. Tapi diri dia hakikat dia masih Islam. Kalau dia tidak menafikan Islam, dia tak menafikan kewajipan tu. Tiada terima doa kamu sebab ingkar. Ingkar mana? Ingkar tak sembahyang lah. Ingkar. Apa tu? Kenduri. Kenduri kamu pula lagi tiada apa? Tiada kubul. Tiada kabul. Betul lah. Jika 10 potong kerbau tiada makbul. Dia je kenduri gitu lah. Kenduri. Balik lah. Kenduri kamu
pula lagi tiada qabul. Kenduri ni jamuan makan. Jika 10 potong kerbau tiada makbul. 10 potong kerbau kalau buat kenduri tak makbul kalau orang tak semayang. Mana amalannya tidak terima. Amalan tidak terima. 6 seksa ini datang dalam dunia. Kira sendiri tadi. Kalau tidak di akhirat lebih nyata. Akhirat lagi teruk. Nyata ni lagi teruk. Lagi kena. 3 lagi waktu mati datangnya. Yang pertama sangat hina padanya. Yang kedua mati kamu dengan lapar. Yang ketiga waktu dahaga sangat mungkar. Dahaga sangat mungkir. Yang kedua mati kamu dengan lapar. Yang ketiga waktu dahaga sangat Yang ketiga, waktu dahaga sangat yalah tahulah. Tahu dah. Nak baca muka kan mungkin Yang ketiga waktu dahaga. Yang kedua mati kamu dengan lapar. Yang ketiga, dia kata apa tadi? Seksa. 3 lagi waktu mati. Pertama 1 hina. Mati kamu dengan lapar. Yang ketiga waktu dahaga sangat ankara yunkiru inkaran wa huwa munkirun wa dhaka munkarun. Waktu dahaga sangat waktu dahaga sangat mungkir. Dia yang sangat mungkin ni. Dahaga itu qadar dia. Dahaga itu qadar dia. Allah. Qadar dia dahaga tu. Allah tu menunjukkan kehebatan. Dahaga tu sangat dahsyat. Tiada puas minum air 1000 kullah. Apabila masuk kubur 3 kali, 3 lagi. Tu habis dah. Yang ketiga waktu dahaga sangat mungkir. Mungkin. Mungkin ni bukan ingkar. Angkara yunkiru ingkaran. Ada maksud lain ke? Allahu Rabbi. Mungkir angkara yunkiru ingkaran wa huwa munkirun. Kena bas. Ada maksud lain? Alafun pun pagoklah pun. Memang palsu. Memanglah. Biarlah lagi tak tu. Apa tadi? Gua dah bahas. Makna mungkir. Makna angkara yungkiru ingkaran wa huwa munkirun. Cepat mungkir itu. Makna mungkir. Mungkir ini penafian. Waktu dahaga sangat mungkir. Kullu ma bi qubhatin. Oh gitu.
kullu ma tahakkama al-uqul as-sahihah biqubhatin aw yuqabbihuhu asy-syar'u aw yuharrimuhu aw yukrihuhu. Tahakkama al-uqul as-sahih biqubhihi. Betul. Jadi mungkar. Apa mungkar? Kullu ma tahakkama al-uqulu as-sahihatu biqubhihi. Yang mana? Nak kata gini dia. Waktu dahaga tu sangat mungkar, ini sangat dibilang teruk oleh akal. Waktu dia nak mati tu dahaga sangat-sangat tu sampai orang yang berakal mengatakan dahaganya waktu tu satu benda keburukan. Kullu ma tahakkama al-uqulu as-sahihatu biqubhihi. Itu dari sudut akal. Au yuqabbihuhu asy-syar'u au yuharrimuhu au yukrihuhu. Itu yang biasa kita dengar. Jadi ada dua. Kullu ma tahakkama al-uqul. Bukan. Kullu ma tahkumul uqul. Yang menghukum oleh akal yang sahihah biqubhihi biqubhi ma. Habis. Jadi mungkar lah, bukan mungkir orang dia. Jadi mungkar ni ialah benda yang dibilang akal bahawasanya dia tu teruk. Jadi sangat dahaga ni teruk lah. Senang. Dahaga itu qadar, ya Allah, tiada puasa minum, tiada puas minum air 1000 qullah. Apabila masuk kubur tiga lagi azab. Himpit kubur gelap, kubur pula lagi. Himpit kubur, lepas tu gelap pula. Dua. Patah tulang remuk, tulang pecah dagu. Masuk tanah korek pula dengan kuku. Masuk tanah korek dengan kuku buat apa? Sebab nak elok. Lagi tiada hari kiamat datangnya, diwakil Allah malaikat ma'adzabnya. Satu rantai pada tangan malaikat, hujung rantai batang, leher kena ikat. Hujung satu lagi pula masuk mulut, sampai pula pada dubur keluar perut. Sudah itu sudah itu seret pula malaikat. Seret tarik lah. Dengan apa tu? Dengan susun? Dengan susun, bentang, dengan angkat. Apa tu? Dia susun. Mana dia? Mana tadi? Ujung satu lagi pula masuk mulut. Sudah itu seret pula malaikat. Seret tu dengan susun, bentang, dengan angkat. Dengan susun, bentang, dengan angkat. Gitu lah. Ganoi taswir pada seret tu. Cara seret malaikat tu. Yang kedua, tiada menilik oleh Allah. Tiada menilik oleh Allah dengan mana Allah Ta'ala tak pandang dia. Tak dapat redha Allah. Tak dapat rahmat Allah. Yang ketiga, azab pedih rasalah. Telah tamam 15 bilangnya. Yang ni kalau hadis ni maudhu' kebanyakannya. Cuma kita tak cek kok ada khilaf dhaif ke apa. Banyakannya maudhu' lah. Ada kata sahih? Siapa kata sahih? Mana ada khilaf lah. Ada khilaf tak apa. Banyak maudhu'. Jadi ada yang kata sahih. Imam Al-Khallal. Kena tengok pula Imam Al-Khallal tu. Dia tasahul ke macam mana? Jadi banyak lah dia. Dia kata dia riwayat Sayyidina Ali. Imam Al-Khallali. Imam Al-Khallal. Dia kata sahih. Tu kena tengok pula tu. Tapi kena tengok pula sahih tu adakah dia tu tasahul dalam mensahihkan hadis ataupun tidak. Jadi banyaknya maudhu' lah. Tapi kena seksa tu pasti. Tu ya. Cuma bila nisbah ke Nabi tu kena masuk dalam disiplin wadi. Fikir kamu baik maksudnya rahmat Allah salam atas Nabi. Rahmat Allah salam sejahtera. Rahmat Allah atas Nabi, rahmat bita'zim. Rahmat Allah kepada Nabi, rahmat biasa. Sebab tu tak dia kata rahimahullah. Bila katakan Nabi rahimahullah, maknanya rahimahullah rahmat yang lekeh, rahmat yang biasa-biasa. Kalau rahmat bita'zim dia bukan rahimahullah tapi dengan sallallahu. Tu.
Pula halak syafaat dia bagi kami. Syafaat dia Nabi. Nah tu beza rahmat. Rahmat bil ta'zim dan rahmat biasa. Sebab tu tak boleh kata Nabi rahimahullah. Hei ikhwan, ambil oleh muda. Habis dah. Habis dah. Lupa lah. Astagfirullahaladzim. Hei ikhwan, saudara. Ikhwan muslimin. Ni bukan ikhwan muslimin tu. Kan. Ambil olehmu. Yang ni ambil faham olehmu. Dan amal olehmu akan nasihat ini. Nasihat ni lebih kepada ingat mati, jaga sembahyang, jaga fardu ain. Tu serta fikir olehmu sungguh-sungguh. Kerana kelebihan fikir itu amat banyak. Tafakur dia panggil. Setengah daripada nyonya kelebihan fikir itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula fikir satu saat itu terlebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nah ni pandangan dhaif. Hadis dhaif. Dan pada satu riwayat terlebih baik daripada 70,000 tahun ibadat. Nah ni nak kata ni kelebihan tafakur. Tafakur fikirlah, mikir kata apa kita buat seharian. Dosa ke banyak ke tak? Dosa banyak ke tak? Taat banyak ke tak? Tafakur tak Allah Taala beri pada kita, kita syukur ke tak? Itulah tafakur. Bermula fikir itu pelita bagi hati. Dan ini suatu nazam lagi. Satu nazam fikir pula. Bahasa Melayu 9 itu yang munasabah dengan hadis itu. Iaitu bagi setengah daripada ulama Terengganu. Terengganu weh. Ulama Terengganu buat 9 nazam ni. Jazahullah, jazahu khaira. Ay jaza ulama tu khaira. Ay jazallah. Wajra lahu, ay Allah ajra. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada dia, menggajar kepada dia akan pahala. Amin. Apa dia? Fikir itulah pelita bagi hati yang mendapat kita ingat akan mati, ingat-ingat serta fikir sehari-hari di dalam kubur kita duduk seorang diri. Jika hidup kita dapat harta jatuh. Dapat harta jatuh ni dapat harta dia lah. Itu akhir tinggal masuk. Itu akhir tinggal. Ini akhirnya tinggal harta tu kita yang masuk dalam tanah. Ini kubur. Oleh ikut akan nafsu dengan hawa. Hawa ni nafsu jahat. Dari masa tubuh muda sampai tua. Wal'iyadzubillah. Dari petang nanti pula akan pagi. Lama-lama hingga sampai tinggal gigi. Tinggal gigi tu. Rumah besar kampung, luas ada, iya. Itu akhir tinggal juga akan kampung yang luas tu. Apa tu? Hei segala anakku sekalian, sungguh-sungguh jangan tinggalkan sembahyang. Demikian lagi zakat dan puasa, itu buatlah olehmu sentiasa. Dengan susah yang sedikit kamu dapat, akan senang lama kamu di akhirat. Lah. Bukan ni saja. Kalau muamalat. Kalau munakat Zam. Tak tahu benda munakat nak kahwin tak jadi. Tak tahu benda muamalat tak jadi. Sebab tu Ibn Hajar kata kalau nak poligami wajib tahu ilmu poligami. Lelaki pun sama ke. Nak poligami laju, ngaji tak boleh buat poligami. Baru jadi adik isteri. Syarat tidak akan biarkan perempuan dianiaya. Jadi ada syariat poligami itu ada benda hikmah tu. Perempuan tak nampak kan. Ada kitab Jawi namanya kitab poligami. Hikmah poligami. Dia tibai perempuan, dia tibai lelaki. Lelaki salah kat mana, perempuan salah kat mana dalam bab poligami. Allah Rabbi. Tamat. Habis Wallahu a'lam. Ada soalan? Dia ada satu kitab lagi Syu'abul Iman tapi kita baca masail lah. Soalan? Syu'abul Iman tak baca? Bacalah nanti. Kita baca masail dulu. Hikmah dia ialah supaya bila lepas wafat Nabi SAW tu tak didakwa anak itu sebagai pengganti dia. Sebab tu dimatikan anak Nabi sejak kecil.
Tu yang hikmah dia. Syah, Syah tak ada soalan tu hari ni. Pelik ya. Tak Syah. Ha? Sedang hangat oh. Sedang hangat. Dengar. Nasihat banyak ah? Masya-Allah. Online faham online. Online lagi senyap. Senyap. 1000 bahasa. Oh, senyap. Habis wallahu alam khatam nazam kita. Wallahu taala alam. Kita rehat 5 minit selepas ni kita akan sambung kitab Masailul Muhtadi. Li ikhwanil mubtadi yang kita sudah hantar PDF di page kita tu. Di kedai pun ada jual. Tu pun murikan nikah ya. Khatam hari ni apa? Tak tahu. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kan